Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid tahun 3 yang cikgu kasih sekalian. Okey, pertama sekali cikgu doakan semuanya sihat, sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Okey. Jadi mari kita teruskan dengan topik pembelajaran kita pada kali ini. Okey, tajuk kita pada kali ini ialah bertindak segera. Okey. Jadi murid-murid bolehlah rujuk pada buku teks PJBK kamu, muka surat 84. Okey, jom tengok slide yang cikgu dah buat dah. Okey. Ingat lagi tak? Sebelumnya kita ada belajar berkenaan dengan apa? Nyamuk dan penyakitnya. Okey, tak apa. Jadi kita revision sekejap. Okey, tengok soalan dia. Nyatakan penyakit bawaan nyamuk berikut. Okey, jadi ada dua gambar nyamuk. Okey, cuba kita fikir. Nyamuk yang pertama tu nyamuk apa? Cikgu dah bagi tahu dah hari tu. Nyamuk apa? Warna hitam. Lepas tu ada gelang-gelang putih dekat kaki, dekat badan. Agak-agak apa nama nyamuk ni? Siapa boleh teka? Nyamuk Aedes. Okey, yang ni nama dia nyamuk Aedes. Okey. Sebelah dia nyamuk apa pula? Warna coklat. Biasa je. Nyamuk apa? Nyamuk tiruk. Okey, yang tu adalah nyamuk tiruk. Jadi kamu dah tahu dah, ini nyamuk Aedes, yang sebelah dia pula nyamuk tiruk. Jadi apa penyakit bawaan dia? Dia bawa penyakit apa nyamuk ni? Okey, nyamuk Aedes bawa demam tinggi. Okey. Dan nyamuk tiruk bawa penyakit apa? Demam malaria. Okey. Lupa pula cikgu. Pada pembelajaran yang sebelum ini, okey, berkenaan dengan nyamuk ni cikgu ada sebut yang cikgu nak beritahu kat kamu. Okey. Yang berkenaan dengan nyamuk betina dengan nyamuk jantan. Okey, kenapa nyamuk betina Aedes, nyamuk betina nyamuk tiruk ni dia yang bawa demam denggi, bawa demam malaria, dia yang bawa penyakit ni. Kenapa bukan nyamuk jantan? Kenapa yang betina? Jahat sangat ke betina ni? Baik sangat ke jantan ni? Okey. Begini cikgu dah buat kajian. Sebenarnya nyamuk betina ni dia memerlukan darah. Dia mesti nak minum darah. Okey, kenapa dia nak minum darah? Sebab dia nak menghasilkan telur. Dia nak bagi sihat. Okey, darah tu ada protein. Bila dia minum, dia sihat, dia kuat, baru dia boleh bertelur. Okey, nampak sebab itulah nyamuk betina ni dia tebal-tebal isap darah kita ni, nyamuk betina. Okey. Sedangkan nyamuk jantan pula, nyamuk jantan dia isap darah jugalah, tapi dia tak galak sangat. Dia relax. Dia relax. Dia tak ada darah pun dia boleh relax. Dia banyak isap pada nektar. Nektar daripada tumbuh-tumbuhan, daripada tanaman, macam lebah. Lebah kan dia terbang isap bunga nektar macam madu. Okey. Tu dia nyamuk jantan. Dia baik sikit lah. Nyamuk betina tak boleh. Dia mesti nak darah. Sebab apa? Nak bertelur. Jadi sebab itulah nyamuk betina ni lah yang terdedah pada penyakit. Dia lah yang bawa virus. Dia pergi pada orang ni, dia pergi pada binatang ni, dia isap darah. Dia nak isap binatang boleh juga. Memang dia akan isap lembu, kerbau, kucing, dia isap juga. Tetapi kat badan binatang tu ada banyak bulu, betul tak? Jadi dia susah. Kadang-kadang dia susah nak isap sebab banyak sangat bulu sebab itulah lebih mudah dia menyerang manusia. Sebab manusia kulit. Dia terus ke kulit kan. Sebab itulah nyamuk senang nak gigit kita. Bukan gigit, nak suntik. Dia tak ada gigi. Kena faham Okey dah. Okey. Revision lagi. Kita tengok apa tanda dan simptom bagi demam denggi dan demam malaria. Okey, apa tanda dia? Jadi cikgu buat dua bulatan ni. Okey, apa maksud dua bulatan ni? Maksudnya kalau kamu tengok tengah-tengah dia ni. Okey, maksudnya bulatan yang bergabung tu itu adalah persamaan. Maksudnya sakit kepala, demam panas, loya dan muntah, menggigil. Dia adalah tanda kalau orang tu mengidap demam denggi
dan orang tu juga mengidap demam malaria. Dia tanda dia sama je. Dua-dua demam ni, itu tanda dia sama, persamaan dia. Okey. Lagi apa lagi demam denggi? Ada tanda dia tak? Nampak. Dia ada celik berit, sakit sendi, lenguh. Lepas tu ruam bintik-bintik, warna merah dekat kulit. Adakah demam denggi? Kat demam malaria tak ada. Okey, tu dah tanda pada demam denggi saja. Okey. Demam malaria pula, dia bengkak paru-paru, sakit paru kan. Nak bernafas susah. Seterusnya letih. Bila letih ni maksudnya tak ada oksigen lah, sebab kita bengkak paru kan. Nak bernafas pun susah. Tu dia penat. Udara tak banyak masuk dalam badan kita penat. Okey. Jadi inilah dia tanda-tanda, simptom ataupun gejala bagi demam denggi dan demam malaria. Okey, persamaan dia dan juga perbezaan dia. Okey, persamaan tanda dia dan juga perbezaan tanda dia. Alright. Okey. Jadi topik kita pada kali ini, okey, bertindak segera. Maksudnya kita akan belajar cara-cara macam mana nak mencegah pembiakan nyamuk. Kita nak cegah nyamuk ni sekarang ni daripada dia makin banyak. Okey. Kita tengok dulu kitaran nyamuk ni. Cikgu sebut hari tu sebelum ni. Okey, nyamuk dewasa mesti terbang, okey. Dan dia kalau nak bertelur mesti dia cari air. Okey, mesti dia cari air. Air yang jernih, air yang bersih. Itulah tempat-tempat dia untuk dia bertelur. Lepas tu anak dia keluar, larva. Larva tu adalah apa? Jentik-jentik. Dia hidup dalam air tu. Kemudian dia akan jadi pupa. Kepompong dia akan jadi kepompong. Lama kelamaan barulah dia tukar jadi nyamuk dewasa, terbang balik. Lepas tu dia akan turun balik bertelur, hidup dalam air, baru dia keluar. Jadi maksudnya dia kena ada air bersih, air yang jernih. Lepas tu satu lagi, dia mesti terlindung dengan matahari. Dia tak boleh air yang jernih tu betul-betul bawah matahari, panas. Dia tak boleh. Dia mesti terlindung, tersorot. Itu tempat nyamuk membiak. Okey, jadi kita nampak jadi kita nak cegah pembiakan nyamuk ni, maksudnya apa? Kita kena sasarkan, kita mesti cari kawasan yang berair. Kita buang kawasan yang berair tu. Baru kita boleh mencegah dia. Mencegah dia daripada dia bertelur. Okey. Air nampak juga dah bulat dah. Air. Jadi kita kena attack air tu. Attack air tu. Supaya dia tak boleh bertelur. Okey, kalau tak ada air dia tak boleh bertelur itulah dia nyamuk Alright. Okey, kat sini nampak cikgu dah ada satu senarai tempat pembiakan nyamuk. Tempat-tempat yang dia selalu bertelur lah. Air yang bersih, air jernih, lepas tu dia mesti tersorot pada matahari. Yang pertama, tengok bekas jambangan bunga. Nampak? Dekat mana? Dalam rumah. Selalu dalam bekas jambangan bunga. Bunga yang betul lah, bukan bunga tipu, bunga yang betul. Dia mesti ada air. Air yang jernih. Nampak? Dalam rumah redup, tak ada matahari. Jadi itu kawasan nyamuk suka bertelur. Okey. Bekas makanan polisterin. Nampak? Makan, lepas tu kadang-kadang buang rata-rata. Lepas tu buang dalam tu sampah, tutup tu sampah tu. Ni buang rata-rata. Buang ke atas rumput, dalam semak. Lepas tu hujan turun. Bila hujan turun, maka bertakunglah bekas makanan polisterin tu. Tempat dia telur okay. Bekas simpanan air, tangki air bekas minuman haiwan ternakan. Ini bagi siapa yang suka bela kucing, bela arnab, apa lagi, binatang. Okay, jadi dia mesti minum air bersih tu tak? Jadi takkan letak kawasan panas, mesti letak di kawasan yang redup. Itu juga tempat nyamuk suka bertelur. Dia datang, dia bertelur. Okay. Perabot rosak. Yalah, perabot rosak cikgu kenapa? Dia boleh tanya cikgu, perabot rosak boleh ke? Ada takung air? Boleh. Dia ada kawasan-kawasan dia nanti macam kerusi terbalik-terbalik sikit Dia ada kawasan macam lekuk-lekuk sikit. Kalau hujan dia bertakung. Nampak kat situ. Jadi masih boleh bertelur. Nyamuk asal ada air. Nyamuk ni asal ada air jernih, air yang bersih. Dia mesti tak bertelur. Okey, seterusnya tayar. Cikgu dah sebut dah hari tu. Tayar kalau kita letak kat luar, tetap susun dekat padang ke apa kalau nak simpan ataupun ada orang buang bila hujan dia bertakung Okey, seterusnya kolam air.
Kolah ini dekat kampung-kampung lah kat kampung. Cikgu dulu-dulu kalau cikgu balik kampung ke mandi kolah. Kolah tu tandas kat luar rumah. Kolah. Dan tanda-tanda mestilah ada bumbung gelap buka air pipe mandi. Jadi air dia bersih. Nyamuk juga akan bertelur kat situ. Okey, pasu bunga. Pasu bunga boleh juga. Dia ada alas dia kadang-kadang kat pasu bunga bawah tu ada alas kan. Dia air, ada air. Okey. Seterusnya botol dan tin, betul? Asal boleh bertakung lah sebenarnya cerita. Asal boleh bertakung lah. Sampah-sampah sarap pun kalau kita buang kat luar, asal dia boleh bertakung, air yang bersih, air hujan, nyamuk akan bertelur. Okey. Lagi saluran longkang tersumbat. Okey. Ada murid tanya, cikgu longkang busuk lah cikgu, tersumbat, macam mana dia boleh bertelur juga nyamuk? Ya, betul. Nyamuk ada banyak jenis. Sekarang kita nak belajar tempat pembiakan nyamuk. Macam mana nak mencegah. Nyamuk Aedes lain. Nyamuk Aedes dia pandai. Dia kalau nak bertelur, dia akan cari tempat yang bersih. Okay. Tapi tempat yang tersumbat, lokal tersumbat, walaupun busuk, ada juga nyamuk jenis lain. Dia datang, dia bertelur. Okay. Semua bekas plastik. Betul. Semua bekas plastik bertakung. Alas pasu bunga. Okey, cikgu dah sebut tadi Nampak? Nampak gambar tu jentik atas cikgu tu, nampak? Itulah jentik saya ada gambar nyamuk lagi bertelur, nampak? Nampak? Itulah jentik bukan ikan jangan bela. Cikgu kecil dulu cikgu ingat macam ikan, cikgu ambil cikgu bela dalam bekas. Cikgu seronok tengok nak berenang. Rupa-rupanya itu jentik-jentik. Okey, itulah nyamuk. Okey. Okey, cara mencegah pembiakan nyamuk. Okey. Okey, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu muka surat 84. Tak silap cikgu lah. Okey, tengok yang dia tulis dalam buku teks kamu tutup bekas yang mengandungi air. Itu yang betul. Kolah ke ataupun baldi ke, kita kena tutup. Sebab apa? Supaya tak nak dihinggapi nyamuk. Okey, nyamuk air ni bersih. Kalau air bersih ni, nyamuk Aedes memang sukalah. Okey. Tanam bekas yang menakung air. Okey, maksudnya sampah sarap lah. Sampah sarap, kita sepatutnya buat gotong royong lah. Kalau kat kampung, mereka akan buat gotong royong membersihkan kawasan perumahan, persekitaran. Sama jugalah kawasan perumahan sekarang ni pun ada gotong royong gotong royong lorong. Nak bersihkan longkang, bersihkan ruang kawasan persekitaran, nampak sampah kutip, bakar, benda boleh bakar, ada bakar, yang boleh tanam, supaya kita nak elakkan bertakung, ada takungan air. Okey. Kalau kat jalan raya lah, jalan raya bila hujan lebat kan, turun kan bertakung air kan. Kenapa nyamuk tak nak bertelur situ? Sebab apa? Sebab itu masa hujan. Bila kering, jalan raya tu kering nampak? Macam mana dia nak bertelur kan? Lepas tu jalan raya, kawasan dia terdedah pada sinaran matahari. Okey, faham Melainkan malam, setiap hari malam je, kita tak ada matahari. Malam je. Jadi hujan, bertakung. Bolehlah beranak. Bertelur, bukan beranak. Okey, seterusnya cara mencegah pembiakan nyamuk iaitu pengabutan atau dipanggil fogging. Okey, pernah tengok tak? Kadang-kadang kamu keperasan ada van lalu van klinik atau hospital lalu, dia akan buat pengumuman, okey semua orang kita akan fogging pada pukul 7, pada pukul 5 petang, 7 malam, macam itulah. Okey, sila masuk rumah. Fogging ni apa? Yang dia tembak asap. Kalau banyak asap, tembak bawah longkang lah, celah mana, fogging. Apa tujuan fogging ni? Dia macam buat nyamuk lah. Okey, dia nak membasmi nyamuk, nak bunuh nyamuk tu. Mencari riset kita spray nak nyamuk, lipas macam itulah dia fogging. Okey, selalunya fogging ni di kawasan perumahan dia buat bila ada kes, ada orang yang terkena, ada orang mengalami demam denggi. Jadi nanti tengoklah dalam 2-3 hari nanti hospital datanglah, van datang, ada orang fogging. Okey. Okey, tapi kena ingat, kalau orang tengah fogging begini, jangan kamu main kat luar bergembira macam asap gembira, jangan. Sebab asap tu adalah racun nak bunuh nyamuk. Okey, jadi tutup ataupun lari masuk rumah. Faham? Alright.
Okey, seterusnya cara mencegah pembiakan nyamuk. Seterusnya yang keempat, bersihkan bekas takungan air. Ialah macam pasu bunga tadi tu. Mak kamu letak pasu bunga kat meja makan. Okey, bunga hidup. Ataupun ada orang letak serai. Tanam serai kan. Ada orang letak daun pandan, bunga ros. Kena sentiasa bersihkan. Sebab apa nak bersihkan? Kita nak buang telur nyamuk tu. Kita khawatir kita risau ada telur nyamuk dalam itu. Okey. Alright. Seterusnya tutup tong sampah. Betul lah. Ada plastik bungkus. Kalau buat tong sampah tutup supaya tak nak bertakung dalam tong sampah tu. Dalam sampah tu Okey. Ada lagi tak? Okey, dalam buku teks kamu ada 5 cara mencegah pembiakan nyamuk. Kita cuba fikirkan, ada cara lain lagi tak? Okey. Ada. Ni dia. Apa benda ni? Ebek. Orang selalu sebut ebek. A-B-A-T-E, ebek. Apa tu ebek? Okey, ebek adalah sejenis ubat. Ubat serbuk ubat. Menabur ubat pembasmi jentik-jentik di dalam kolah ataupun kawasan takungan macam pasu bunga. Kalau tak nak basuh, tak apa. Pasu bunga tadi tu yang pasu bunga kecil yang letak kat rumah yang ada bunga ros, pandan, letak satu sudu. Ataupun dekat kolah yang mandi kawasan kampung tu kolah ataupun baldi, letak 2-3 sudu serbuk tu. Itu racun tu. Racun untuk jentik-jentik. Okey, dia bunuh jentik. Okey. Tapi janganlah letak kat dekat air masak. Nanti kamu nak minum, jangan. Ni racun. Faham untuk mandi tak apa. Okey. Lagi ada cara lain lagi? Ada. Yang ini cara yang paling cikgu buat. Selalu cikgu buat. Iaitu nampak. Jangan terkejut. Iaitu memelihara ikan hiasan dalam pasu. Ikan hiasan ni maksud dia bukan ikan yang besar-besar lah. Bukan ikan mas. Ikan mas tu besar agak. Dia ikan kecil. Ikan gapi. Ikan gapi, ikan laga. Yang biru tu ikan laga. Yang sebelah dia tu banyak warna-warni, itu ikan gapi. Ataupun yang bawah tu nampak. Ikan gapi ke lah. Tapi itu cara lain lah. Cikgu suka pergi kat longkang. Cikgu tangguk ikan longkang. Ikan longkang, orang panggil ikan longkang kan. Itu ikan gapi tu. Lepas tu cikgu masuk dalam bekas. Dalam bekas yang cikgu letak pokok bunga. Dia hidup dalam tu. Dia hidup. Dia makan apa? Dia makan jentik lah. Kalau nyamuk bertelur, okey tak apa, bertelur nanti keluar jentik, memang dia akan makan. Jadi memelihara ikan hiasan ni adalah salah satu cara yang terbaik jugalah. Okey. Kawan cikgu dekat kampung dekat kampung kat Ijuk tu. Rumah dia kat luar rumah, dia ada kolah. Okey, rumah kampung satu hari cikgu pergi rumah dia. Cikgu nak mandi pagi tu. Bila nak mandi tu cikgu terkejut. Sebab apa bila cikgu mandi terkejut, nampak banyak ikan puyuh. Nampak ikan puyuh ada, ikan sepat ada. Cikgu terkejut. Ada ikan. Rupanya tujuan dia letak ikan dalam tu untuk makan jentik lah. Confirm nyamuk tak berani nak telur. Kalau dia telur memang mati dah anak dia. Okey. Itulah dia. Janganlah kamu bela ikan besar-besar. Ikan arawana tak sesuai lah. Beli ikan yang kecil, ikan hiasan kecil. Okey. Selesai dah. Okey, jadi selesai topik kita. Okey, yang penting topik kita pada kali ini kita lebih fokus kepada kita belajar cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Okey, ingat cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Ada banyak cara ni. Dalam buku teks kamu tadi ada 5. Lepas tu cikgu dah bagi tahu lagi ada lagi 2. Okey. Jadi apa tugasan kamu? Okey, cikgu nak macam biasa. Buka buku tulis, fikir, tulis tarikh hari ni. Hari ni hari apa? Okey, cikgu nak buatlah tajuk dia. Buat peta minda. Cikgu nak kamu buat peta minda. Kat tengah bulatkan besar. Tulis apa? Cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Okey, bulatan tengah tu tulis Okey, jadi cikgu nak berapa? Okey. Jadi cikgu nak kamu senaraikan 5 saja cara mencegah pembiakan nyamuk. Okey. Okey, kalau dia dah tak boleh nak fikir dalam buku teks salin teruslah. Tapi kalau dia boleh fikir dia boleh ingat apa yang cikgu ajar lagi tambahan 2 tu masuk pun tak apa. Kalau dia ada cara lain, dia ada pendapat lain, jawapan lain, tulis juga tak ada masalah. Okey.
Cikgu nak kamu buat peta minda dan senaraikan 5 cara, 5 langkah-langkah bagaimana nak mencegah pembiakan nyamuk. Okey. Selesai juga. Okey. Jadi cikgu harap semuanya dah mula faham lah dah mula kenal dengan topik yang tiada nyamuk, tiada penyakit, dan yang topik hari ni bertindak segera. Maksudnya kita belajar berkenaan dengan nyamuk. Nyamuk Aedes, ada beberapa jenis nyamuk Aedes yang kita belajar. Nyamuk Aedes, nyamuk tiruk. Lepas tu apa penyakit yang dibawa? Nyamuk Aedes bawa apa? Bawa demam denggi. Nyamuk tiruk bawa penyakit apa? Demam malaria. Okey. Lepas tu kita nak tahu apa kalau orang tu kena demam denggi, apa tanda-tanda dia? Kalau orang tu kena demam malaria, apa tanda-tanda dia? Okay, ada banyak tadi kan senarai. Ada sakit kepala, ada loya nak muntah, ada demam panas, menggigil. Itu yang bersamaan lah. Okay, kalau demam denggi pula, dia ada tambahan lagi. Dia ada cerit-berit, ruam di kulit, lepas tu sengal-sengal, apa ni? Sakit sendi, sakit tulang, bukan tulang, dia sakit sendi, ni siku dan pergelangan tangan, bahu, pinggang. Kalau demam malaria, apa dia? Dia ada rasa letih, penat, sentiasa penat, lepas tu bengkak paru-paru. Nampak itu perbezaan dia. Okay, lepas tu kita dah belajar tanda-tanda dah. Lepas tu kita belajar pada hari ini cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Ada banyak cara okay, yang cikgu dah senaraikan tadi. Okay, dan kamu juga kalau boleh kamu kena kenal jugalah tempat pembiakan nyamuk tu macam mana. Okey, jadi cikgu senaraikan banyak tadi tu kan. Senang cerita takungan air. Air yang bertakung, air yang bersih, air yang jernih. Lepas tu air tu terlindung daripada matahari. Tu kawasan yang nyamuk suka bertelur. Okey. Jadi kalau kamu faham benda ni, kamu boleh amalkan buat langkah-langkah ni. Balik rumah nanti, mana boleh balik rumah kamu, kat rumah kan sekarang. Kat rumah kamu tengok kawasan yang takut kat rumah kamu, keliling kamu. Cuba cegah. Cuba kenal pasti kawasan-kawasan mana yang bertakung dan berpotensi nyamuk bertelur. Dan cuba kamu buatlah langkah-langkah cara mencegah pembiakan nyamuk tu. Cuba sebab kita buat benda ni untuk kesihatan kita, untuk keselamatan diri kita, keluarga kita. Sebab bahaya, kesan dia memang bahaya. Bayangkan dalam keluarga kamu ada seorang dah kena demam denggi. Kena ingat, bukan dia seorang saja, orang lain juga berpotensi sebab ada nyamuk yang bawa virus denggi tu. Dia dah suntik, contoh abang kamu. Abang kamu dah kena denggi kan. Nyamuk tu masih bebas. Nyamuk yang ada bawa virus denggi tu bebas. Dia boleh suntik orang lain juga. Dia boleh cucuk. Bukan gigit, cucuk. Kalau gigit dia ada gigi. Nyamuk tak ada gigi. Dia macam injek. Dia injek. Okey. Sebab tu kesan dia. Jadi orang lain juga, adik-beradik juga boleh dijangkiti. Dia bukan jangkit dengan abang dia. Nyamuk tu dia masih bebas. Jadi kita kena cari nyamuk tu, kena bunuh dia. Jiran-jiran pun boleh kena, bahaya. Okey. Lepas tu susahlah mak ayah kamu kena pergi hospital, beli kena rawat kamu. Okey tu kesan yang tak baiklah. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap semuanya bergembira semua. Sentiasa bergembira di rumah. Okey, cuba buat latihan tugasan yang cikgu berikan. Okey. Buat bila ada kelapangan. Okey. Okey. Itu saja daripada cikgu. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. Stay safe, jaga SOP, jaga jarak, stay fit, bagi badan sentiasa sihat, aktif, minda kena cerdas, kena sihat semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.